Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah SWT pada hari ini, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah tengah hari bulanan anjuran Surau Embeng, Jalan Raja Julan, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 53 ya, 53. Itu masih lagi dalam bab yang ketiga, menerangkan jenis ibadah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada kaitan sebenarnya dengan bab yang pertama, berkaitan dengan tajuk bid'ah, yang mana ada sebahagian dari umat Islam yang tidak faham tentang konsep bid'ah hasanah. Apabila kita terangkan kepada mereka sesuatu perbuatan walaupun tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalkan perbuatan itu baik, maka boleh kita lakukannya. Jadi bila kita kata asal baik boleh buat, dia tak puas hati. Dia kata, oh ustaz, kalau memang asal baik boleh buat, kenapa kita tak sembahyang subuh 4 rakaat saja? Kenapa kita tidak misalnya berpuasa pada 1 Syawal? Kan puasa itu kan baik. Jadi mereka gagal faham bahawa apabila kita katakan asalkan baik boleh buat, asalkan baik itu adalah dari segi syarak, bukan hanya dengan akal fikiran dan hawa nafsu kita semata-mata lalu kita katakan ini baik. Tidak. Baiknya satu perkara itu hendaklah ditimbang dalam neraca syarak. Jadi sebagai contoh, apa yang dikatakan tadi, why not kita sembahyang subuh 4 rakaat? Sembahyang subuh berbeza daripada bilangan rakaat yang telah ditetapkan, itu tidak baik. Bila seorang itu lakukan sembahyang subuh dengan sengaja solat 1 rakaat, itu berdosa dan sembahyang subuhnya tidak sah. Demikian juga kalau dia sengaja sembahyang subuh 4 rakaat, itu juga adalah haram, berdosa dan sembahyangnya adalah tidak sah. Kenapa? Kerana itulah kena faham bab yang ketiga ini, iaitu ibadah ni ada 2 kategori. Satu, ibadah yang jenis diikat, itu tidak boleh dilakukan berbeza dari ikatan. Contohnya ibadah solat diikat dengan waktu. Maka sengaja solat di luar dari waktu yang ditetapkan, itu adalah haram, kecuali syarak sendiri memberi pengecualian. Misalnya solat jamak takdim, sembahyang tu sebelum dari waktu, atau solat jamak takhir, sembahyang dilakukan selepas dari waktu, itu dengan pengecualian syarak tidak mengapa. Tapi kalau secara umum haram. Kemudian misalnya ibadah haji diikat dengan tempat. Tak boleh kita menunaikan haji selain daripada di Kaabah. Haji di Pulau Pinang kah, haji di London kah, hatta haji di Madinah sendiri pun, selain daripada di Kaabah, itu adalah satu perkara yang haram dan tidak sah haji yang demikian. Kemudian haji yang kita katakan ada juga ibadah yang diikat dengan bilangan, misalnya bilangan rakaat sembahyang, itu tidak boleh ditambah atau dikurangkan dengan sengaja. Kalau terlupa itu dimaafkan. Kecuali syarak juga memberikan pengecualian, misalnya sembahyang qasar bagi orang yang musafir, yang 4 rakaat itu menjadi 2,
itu tak apa ya, sebab syarak sendiri memberi pengecualian. Tetapi kalau sengaja kita itu mengurangkan bilangan sembahyang itu atau menambahkan, katakan tadi sembahyang subuh 4 rakaat, itu bid'ah yang sayyi'ah, dolalah. Jadi golongan yang anti bid'ah hasanah ni, dia kena lebih pandai lah ya dalam memahami apa maksud percakapan kita bila kita katakan asalkan baik boleh buat, bukan asalkan baik melulu ikut suka hati kita, tidak. Masih ada timbangan syarak. Jadi ibadah ni diikat dengan bilangan rakaat, solat ya diikat dengan bilangan rakaat, melakukannya lebih daripada yang telah diikat itu adalah satu perkara yang buruk dari segi syarak. Kemudian diikat dengan cara misalnya sembahyang tu kita rokok dahulu, kemudian iktidal, kemudian sujud, bukannya kita lepas Fatihah terus sujud, lepas tu baru kita rokok kemudian. Tak boleh, dia diubah-ubah kerana telah ada cara yang diikat dengannya. Dan ada diikat dengan keadaan, misalnya sembahyang hendaklah dalam keadaan suci dari hadas, hendaklah dalam keadaan menghadap kiblat, hendaklah dalam keadaan menutup aurat. Jadi kalau kita sembahyang tak nak menghadap kiblat, kita sembahyang tu sengaja kita buka aurat, ya kita sembahyang tu tidak dalam keadaan suci dari hadas, ini sembahyang yang tidak sah ya, kerana tidak mengikut ikatannya. Berbeza dengan ibadah yang tidak diikat, yang itu yang ada kelonggaran, nak buat banyak, nak buat lebih, itu boleh. Misalnya ibadah zikir ya, nak zikir bila terpulang, nak berzikir di mana, di mana-mana boleh berzikir, nak berzikir berapa banyak, secara umumnya mengikut kemampuan masing-masing ya. Kecuali kalau zikir yang telah disebut oleh Rasulullah SAW bilangannya, maka itu kita ikutlah ya, sebagaimana bilangan yang telah disebut oleh Nabi SAW. Misalnya ada galakan daripada Nabi SAW, apabila seseorang itu selesai menunaikan solat subuh, lalu dia menyebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Disebut bilangannya 7 kali, kita buat ikut 7 kali lah. Kerana kalau ditakdirkan dia meninggal dunia pada siang hari tersebut, dia tidak akan masuk ke neraka. Demikian kalau dia sebut selepas sembahyang maghrib Allahumma ajirni minan nar 7 kali, dan ditakdirkan dia meninggal dunia pada malam hari tersebut, juga dia tidak masuk neraka. Jadi yang itu kita ikut 7. Bukanlah kata sampai berdosa, mana kalau orang tu tak sebut langsung Allahumma ajirni minan nar juga tidak sampai berdosa, kerana hukumnya adalah sunat. Apatah kalau dia hanya sebut 3 atau dia hanya sebut 5, tapi tidak afdal lah, kerana kita bimbang tidak mendapat fadilat sebagaimana yang dijanjikan di dalam hadis Nabi SAW. Juga dalam 2 waktu ini, itu subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka kita lakukanlah 10 kali. Tidak kita kurangkan, tidak kita lebihkan. Kenapa? Kerana mengharapkan fadilat, diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, diangkatkan 10 darajah, dan dijadikan perisai dari syaitan dan segala perkara yang tidak disukai. Ataupun untuk setiap selepas solat, tak kiralah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ya, itu kita membaca tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 33, maka kita lakukan 33. Bukanlah saya kata sampai berdosa, haram tidak melakukan 33, kerana tidak melakukan langsung pun masih tidak sampai berdosa, tapi rugi kerana fadilatnya itu dihapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi lain daripada itu, zikir umum terpulang bilangannya itu ikut kemampuan masing-masing. Kemudian dalam cara bagaimana nak berzikir, berdiri boleh, duduk boleh, bahkan zikir sambil berbaring juga tidak dilarang. Cuma kita ikut kesesuaian lah. Misalnya kalau imam di masjid lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus dia pun berbaring, subhanallah, subhanallah, itu kan pelik. Sebab itu melanggar kebiasaan. Jadi perkara yang melanggar kebiasaan ini kita elakkan. Kerana dia akan menimbulkan rasa tidak selesa, dia akan menimbulkan tuhmahan, ya, umpatan dan sebagainya. Tapi dari segi hukum asalnya, dia berbaring juga boleh berzikir. Berzikir dalam keadaan suci dari hadas, bagus. Dalam keadaan tak ada wudu, dan bahkan dalam keadaan hadas besar sekalipun, tidak dilarang seorang itu berzikir. Menghadap kiblat boleh, berzikir tak menghadap kiblat pun tak ada masalah. Berzikir seorang-seorang boleh, berzikir beramai-ramai juga tak ada masalah. Jadi ini ya contoh yang kita katakan, asalkan baik boleh buat. Mana nak zikir ramai-ramai, silalah baik buat.
Nak zikir seorang-seorang, asalkan baik boleh buat. Itu maksudnya. Bukan asalkan baik boleh buat pula sampai sembahyang subuh 4 rakaat. Ini penyakit gagal faham ataupun penyakit biar bodoh asal confident. Na'udzubillah min zalik. Jadi rentetan daripada perbincangan kita tentang tajuk dua jenis ibadah daripada Nabi SAW ini, kita pergi kepada kaedah al-aslu fil ibadati at-tauqif. Kan mereka yang melarang kita dari jangan selawat selang tarawih, jangan buat zikir beramai-ramai lepas sembahyang, jangan doa beramai-ramai. Mereka menggunakan alasan al-aslu fil ibadati tauqif. Asal hukum dalam ibadah adalah terhenti, yakni terhenti pada dalil. Tak ada pun dalil Nabi SAW suruh selawat selang tarawih. Tak ada pun dalil bahawa zikir lepas sembahyang tu beramai-ramai. Tak ada pun dalil lepas sembahyang tu doa secara berjamaah doakan oleh imam dan diaminkan oleh para jemaah. Tak ada dalil pun. Sedangkan mesti ibadah tu terhenti pada dalil. Jadi kaedah ini benar ya. Kaedah al-aslu fil ibadat atau tauqif ini betul. Tetapi cara mereka memaham kaedah ni tidak betul. Al-aslu fil ibadat atau tauqif, bahawa asal ibadah itu terhenti pada dalil, benar. Kita tak boleh mereka-reka ibadah tanpa ada dalil. Misalnya sujud, kita saja reka satu sujud baru. Sedangkan sujud sama ada sujud solat atau sujud syukur atau sujud tilawah. Ya. Kita reka pula satu sujud lain. Ya. Itu tidak boleh kerana sujud ini satu jenis ibadah. Tetapi ada ibadah yang kita sebutkan tadi tidak terikat, maka dia sebenarnya sudah ada dalil. Misalnya selawat. Selawat termasuk dalam ibadah yang tidak terikat. Nak selawat bila, terpulang bila-bila. Maknanya termasuk selang-selang tarawih. Juga tak ada masalah untuk selawat. Sebelum tarawih boleh selawat. Lepas tarawih juga boleh selawat. Bahkan selawat ini, kalau kita boleh selawat sepanjang masa, itu lebih baik. Jadi, mereka yang tak faham implementasi dari kaedah yang benar ini. Kaedah benar tapi mereka sudah salah implementasi. Begitu juga misalnya berzikir lepas solat, yang dituntut kita berzikir. Tidak ikat mesti berzikir lepas solat tu seorang-seorang. Juga tak ada dalil. Kalau zikir lepas solat tu mesti seorang-seorang. Bahkan zahir daripada perintah berzikir, wadhkurullah. Ada waw jamak dipanggil. Waw yang menunjukkan ramai. Jadi kalau zahirnya, zikir itu dituntut ramai. Bahkan ada malaikat yang mencari majalis-majalis zikir, kaum, ada satu golongan yang berzikir lalu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunaikan doa-doa mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidaklah kita menafikan, boleh sahaja kalau seorang itu nak berzikir seorang-seorang diri, tapi janganlah sampai mereka itu mengharamkan, membid'ah sesatkan zikir beramai-ramai, kerana zikir ini ibadah yang tidak diikat. Apabila disuruh berzikir, tidak semestinya beramai-ramai dan tidak semestinya seorang-seorang. Cuma tengok kepada keadaan. Ada kalanya zikir seorang-seorang itu lebih membantu seorang itu khusyuk. Tapi dalam banyak keadaan, zikir beramai-ramai itu lebih membantu, menghilangkan mengantuk, merasa lebih bersemangat, merasa lebih menghayati dan sebagainya. Jadi, ini salah faham mereka terhadap konsep al-aslu fil ibadat atau tauqif. Dan bahkan mereka pergi lebih jauh lagi, mengatakan al-aslu fil ibadat al-haram. Asal hukum dalam ibadah adalah haram. Tidak demikian. Kerana kita ini manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Jadi itu asalnya. Cuma yang kita kata haram itu mereka-reka satu ibadah tanpa ada dalil. Iaitu kita sepakat dah. Macam tadilah kita kata. Mereka satu-satu bentuk sujud yang baru yang tidak ada dalilnya, itu haram. Ataupun mereka satu ibadah yang memang completely tak ada dalil lah. Kalau sujud tu memang ibadah sebenarnya. Tapi sujud solat, sujud syukur, sujud tilawah. Tapi ada misalnya memang tidak dalam bentuk ibadah pun dalam agama kita. Misalnya saya ada terbaca satu orang, dia entah apa sebab, dia angkat tangan dia dan tak mau letak. Kononnya itu nak mengabdikan diri kepada Tuhan, angkat tangan sampai akhirnya tangan dia itu dah jadi keras dah. Kalau dia nak letak pun dah tak boleh dah. Tak macam mana. Ini bukan ibadah. Ini satu perkara yang bid'ah, yang sayyi'ah, dalalah.
Ini perkara yang haram dah dalam agama kita. Itu kan menyakiti diri sendiri. Apa hajatnya kalau kita angkat tangan untuk jawab soalan, kita angkat tangan kerana nak ambil barang, kita angkat tangan kerana nak ukur baju, kan? Orang ukur baju, kita angkat tangan nak ukur bahagian ketiak ke apa ke. Ya, adalah sebab-sebab kita angkat tangan untuk letak apa tu, orang panggil deodorant, itu boleh. Tapi angkat tangan kononnya ini adalah ibadah, itu termasuk dalam asal ibadah itu haram. Tapi bukan selawat selang tarawih haram, bukannya berzikir ramai-ramai haram, bukan doa ramai-ramai haram. Ini salah implementasi. Kerana ini ibadah yang tidak diikat. Maka kamu yang nak mengikat kata tak boleh zikir lepas tarawih, kamu sedang buat bid'ah sebenarnya. Kerana kamu tidak ada dalil. Tidak ada dalil mengatakan tak boleh selawat selang tarawih. Bahkan nampaknya kebelakangan ini mereka sudah mula faham. Mereka kata selang tarawih itu waktu yang tidak ditetapkan buat apa-apa amalan tertentu. Boleh saja nak istighfar, boleh saja nak baca Al-Quran, boleh saja nak berzikir, dan boleh saja nak selawat. Kenapa tak sebut sekali? Kan selawat juga termasuk ibadah yang boleh dilakukan ketika selang-selang tarawih. Makanya jangan terlampau gopoh menghentam, mengharamkan. Kan dah sendiri malu untuk mengatakan boleh selawat selang-selang tarawih. Hanya sebut zikir, doa, istighfar, sedangkan selawat juga boleh. Ya, of course lah. Kalau selang tarawih boleh pergi haji, ya, bukan masanya. Haji bukan pada masa itu. Dan memang tak praktikal pun macam mana selang tarawih nak pergi buat haji pula. Tapi dari segi hukum tak boleh kerana itu bukan masanya, ya. Jadi al-aslu fil ibadat al haram ini kita kena faham dari segi implementasinya bagaimana, ya. Iaitu kita lihat, ya, asal dalam ibadah ini adalah tauqif itu, dia lihat pada jenis dia. Dia ada tauqif pada jenis, pada sifat ibadah, tauqif pada waktu ibadah, tauqif pada jenis ibadah, dan tauqif pada tempat ibadah. Ini memang cara implementasinya. Contoh, ya, tauqif dalam sifat ibadah itu tak boleh diubah. Iaitu misalnya orang tu nak sujud sebelum rokok, ataupun dia duduk sebelum sujud. Kan kita duduk tu sujud dulu kali pertama, baru duduk antara dua sujud. Tak, dia menonong terus duduk dulu. And then dia sujud. Itu mengubah tauqif pada sifat ibadah. Atau duduk tasyahud, rakaat, patut kita tasyahud awal, tasyahud akhir. Tak, dia lepas rakaat pertama pun nanti dia nak bangun dari sujud tu dia dah tasyahud siap-siap. Itu juga mengubah sifat ibadah. Itu tidak dibenarkan, ya. Kan ini ibadah yang dah diikat dengan cara dia. Kemudian tauqif pada waktu, maknanya ibadah yang diikat dengan waktu. Nak sembahyang subuh pada waktu zuhur tak boleh, ya, haram. Ini kita sedia maklum, ya. Dan tauqif pada jenis ibadah, iaitu tak boleh menyembah sesuatu yang tidak disyariatkan. Apa dia? Selain pada Allah. Yang namanya menyembah hanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembah kepada selain daripada Allah itu bukan sahaja haram, bahkan syirik. Menjadikan orang itu jadi kafir. Sembah matahari lah, sembah bulan lah, sembah pokok lah, sembah batu lah, ya, sembah sebagainya. Jadi baru-baru ni kecoh sekejap isu kononnya mereka menuduh kita Ustaz-Ustaz Ahli-Sunnah wal Jamaah ni membenarkan umat Islam tu meminta tolong kepada pokok. Ini sebenarnya adalah satu fitnah yang jahat yang dilakukan oleh golongan yang tidak ada hujjah. Isunya tidak demikian, ya. Sebenarnya idea kononnya boleh pergi pada pokok, minta tolong pada pokok, wahai pokok tolong saya, itu datang daripada golongan mereka. Dalam rangka mereka nak menolak pendirian Ahlussunnah wal Jamaah bahawa kita boleh meminta tolong kepada makhluk atas jalan asbab, atas jalan sebab musabab, bukan atas jalan hakikat, ya. Kerana minta tolong kepada atas jalan hakikat itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kita terangkan berarti boleh kita itu minta tolong kepada para wali Allah tanpa membezakan wali itu masih hidup atau wali itu telah meninggal dunia. Yang penting i'tikad kita bukan wali yang menolong. Hatta ketika wali itu hidup pun itu i'tikad kita. Dan hatta ketika mereka telah meninggal dunia juga, i'tikad kita bahawa wali hakikatnya tidak boleh memberi apa-apa pertolongan,
pertolongan sebenar dari Allah. Cuma wali ini hanya asbab, sebab musabab sahaja. Dan kalau ditanya, kalau dah meninggal dia macam mana pula jadi asbab pertolongan ni? Kalau ketika hidup dia sama juga. Kita minta tolong kepada wali ketika hidup kerana kesolehan mereka, kerana kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Oleh itu doa dan permintaan mereka itu diharapkan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan doa dan permintaan kita. Memang asalnya kita boleh saja minta tolong direct kepada Allah Ta'ala. Bukanlah kata bila minta tolong dengan wali itu kita langsung tak mau berdoa sendiri. Tidak. Minta berdoa sendiri itu ibadah. Dan meminta tolong supaya wali mendoakan juga, itu adalah satu bentuk ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh wali tadi, itu berdoa. Dan ibadah kita iaitu berdoa kepada Allah dengan meminta bantuan doa dari orang lain juga tidak dilarang. Jadi, tidak ada beza kerana para wali di alam roh juga mereka boleh mendoakan. Dan kedudukan mereka sebagai wali Allah itu diharapkan lebih dapat istijabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tak setuju. Jadi itulah mereka timbulkan, kalau macam itu, makna boleh minta tolong dengan wali yang telah meninggal dunia, dengan etikot bahawa wali sebenarnya tidak memberi, yang memberi pertolongan adalah Allah, maka bolehlah minta tolong dengan pokok. Dengan etikot bahawa bukan pokok yang memberi. So kita telah terangkan, istighosah, minta tolong, tidak disyariatkan demikian. Tapi mereka menekan-nekan juga katanya, mana dalil yang sahih dan sahih tidak boleh minta tolong dengan pokok. Dan mereka menekan-nekan lagi, kenapa pula tak boleh? Pokok ni kan makhluk yang tak ada dosa. Pokok ni juga kan bertasbih kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi mereka tidak faham yang kalau kita katakan boleh sekalipun, boleh dengan kata tidak syirik. Kalau memang benar dia beriktikad bahawa pokok ini tidak mendatangkan apa-apa, Allah yang berikan segala-galanya, tidak syirik. Tapi tidak berarti tidak syirik itu dianjurkan meminta tolong kepada pokok. Kerana kan minta tolong ni salah satu dari dua. Sama ada minta tolong secara hakikat, itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah natijah daripada keimanan kita tentang kudrah Allah, tentang iradah Allah. Jadi pertolongan sebenar daripada Allah. Ataupun kita minta tolong secara asbab, secara sebab musabab, cause and effect sahaja, yang mana hakikatnya tidak mendatangkan sebarang kebaikan atau keburukan, itu boleh kepada makhluk. Jadi wali-wali Allah itu adalah sebab kepada pertolongan. Berbeza dengan pokok. Pokok bukan sebab kepada pertolongan dengan cara kita pergi kepada pokok dan bercakap dengan pokok, wahai pokok tolong saya, tidak. Itu pendirian kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kamu nak ambil kebaikan dari pokok dengan cara kayunya itu dijadikan rumah, ataupun perabot, ataupun akarnya itu direbus dan diminum, akan ada khasiatnya untuk rawatan dan sebagainya, itu boleh, itu asbab. Tapi kalau pergi pada pokok, wahai pokok tolong saya, itu bukan asbab. Dan dibimbangi zahirnya adalah syirik, kerana kalau bukan asbab kamu minta, berarti adakah seolah-olahnya kamu minta secara hakikat. Kita minta pada makhluk ni bila dia sebab. Bila dia bukan sebab, kita minta tolong. Tak minta tolong pun bukan mesti benda hidup. Misalnya kalau teknologi voice recognition, teknologi artificial intelligence telah menjadikan handphone tu kita boleh bagi arahan kepada dia, tolong buat macam ni, tolong buat macam tu, atau robot misalnya. Ya boleh saja kita minta tolong kepada robot, minta tolong dia angkat sampah, minta tolong dia bersihkan rumah, kerana dia sudah menjadi asbab pada ketika mana didesain dengan voice recognition-nya, didesain dengan artificial intelligence-nya. Jadi bila dia dapat detect suara kita begini-begini, and dia akan perform sesuatu tugas yang kita minta dia lakukan, itu boleh. Tapi masih lagi atas dasar asbab, tidak sampai atas dasar hakikat mengetikadkan robot itu berkuasa dengan sendiri, atau mengetikadkan handphone itu berkuasa dengan sendiri. Tidak boleh. Apa sahaja sebenarnya harta makhluk yang hidup, kita minta tolong dengan dia, minta tolong dengan menteri. Sekarang ni menteri lah pula minta tolong dengan kita sebab nak pilihan raya, tolonglah undi saya jadi ahli parlimen lagi sekali misalnya. Itu semua boleh. Tapi masih diikat dengan syarat iktikad kita bahawa bukan makhluk itu yang memberi pertolongan walaupun dia hidup, tetapi Allah Ta'ala yang memberi pertolongan. Jadi jauhilah dari fitnah jahat sebegini. Kita masa hairan orang-orang agama, orang-orang yang ada pengajian tinggi dalam bidang agama, semata-mata kerana berbeza pandangan dengan kita dalam isu istighosah dengan para wali, sanggup memfitnah kita. Kononnya
menganjurkan atau membolehkan meminta tolong kepada pokok. Ya, ini memberi satu persepsi yang sangat buruk. Dan heran ada orang yang perlahap menelan kahak fitnah ini tanpa berfikir dengan rasional. Semenjak saya sudah lebih setengah abad usia ini, adakah saya pernah meminta tolong kepada pokok? Misalnya kalau memang saya berpegang begitu, ataupun pernah ke saya mengajar kepada orang tuan-tuan, kalau ada susah apa-apa, tuan-tuan pergilah pada pokok minta tolong dengan pokok. Adakah pernah saya mengajar begitu? Fikirlah dengan logik. Tapi semata-mata kerana ada orang yang berbeza pandangan, membawa persepsi seolah-olahnya begitu, kamu terus telan cerita dia, nasiblah. Jadi kamu menjadi sebahagian dari fitnah yang jahat ini. Yang buat fitnah mula-mula itu, kamu tanggunglah dosanya. Jangan ingat oleh kerana kamu ada pangkat, kamu sahibul fadilah, sahibul samahah dan sebagainya, maka kamu terlepas daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hari akhirat, kamu menjawablah di depan Allah, kenapa kamu fitnah saudara seagama kamu, sedangkan kamu tahu itu bukan pendirian dia. Tapi kamu membuat satu kenyataan seolah-olah itu pendirian dia, itu kamu tanggung sendiri. Masing-masing akan menanggung amal perbuatannya dari akhirat kelak. Jadi menyembah selain pada Allah itu adalah haram. Meminta tolong kepada Allah secara hakikat, meminta tolong kepada makhluk secara asbab. Kalau makhluk itu bukan asbab pertolongan, tidak perlu minta tolong kepada dia. Kemudian tauqif dalam tempat ibadah, tidak boleh beribadah di tempat yang tidak disyariatkan. Ini kalau yang jenis disyariatkan bertempat lah. Tapi kalau macam sembahyang, itu ada kelonggaran dari segi tempat. Nak sembahyang di mana-mana, di Malaysia boleh, di London boleh, di Australia boleh, di Mekah boleh, asalkan sudah masuk waktu. Tapi kalau haji kan tak boleh dilakukan melainkan di Kaabah. Bahkan dalam ibadah haji itu sendiri, dia punya segmen-segmennya itu ada tempat dia. Kalau wukuf, mesti di Arafah. Tiba-tiba dia wukuf di Muzdalifah misalnya. Atau dia wukuf di Mina. Atau mabit pula dibuat di Arafah. Ini semua tidak dibenarkan. Ini adalah bid'ah yang sayyi'ah. Jadi faham betul-betul. Jangan sempitkan fikiran. Kerana kalau kamu datang dengan satu mental block, merasakan ustaz ni dah salah, ustaz ni ahlul bid'ah, ustaz ni mengarut, kamu tidak akan faham. Jadi kalau kamu datang dengan niat nak faham, nak tahu apa kedudukan dalam agama kita begini begitu, insya-Allah Allah akan bukakan pintu kefahaman. Jadi sebagai rumusan, jenis ibadah yang dimaksudkan dalam kaedah al-aslu fil ibadati at-tauqif, asal hukum dalam ibadah itu adalah terhenti, yakni terhenti pada dalil. Itu pertama adalah ibadah yang telah diikat dengan ikatan. Itu betul tak boleh kita lakukan berbeza dari dalil yang menunjukkan ikatannya begini, ikatannya begitu, tempatnya, masanya, bilangannya. Dan yang kedua itu bermaksud juga merangkumi dalil yang umum. Maknanya kalau sudah ada dalil umum menyuruh selawat, maka kamu jangan sempitkan, tak boleh selawat masa ni, tak boleh selawat bilangan macam ni, tak boleh selawat ramai-ramai misalnya. Kamu yang menyempitkan sesuatu yang tidak diikat. Itu juga bid'ah sebenarnya. Jadi kena faham al-aslu fil ibadah at-tauqif itu, pertama tauqif pada ibadah-ibadah yang diikat dengan ikatan-ikatan tertentu. Yang kedua, tauqif pada dalil yang umum juga adalah tauqif. Jadi mana-mana ibadah yang sudah ada dalil yang umum yang memayunginya, jangan kamu itu komplain, melarang-larang seolah-olah tidak ada dalil. Jadi yang umum ini dilakukan dengan cara yang tidak melanggar syarak, dengan niat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi terpayung di bawah kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah macamnya macam sambutan madu Rasul, ada orang masih tak mahu terima, kata dia ini tak ada dalil dan sebagainya. Sebila kita bawakan dalil, dia kata dia tak faham pun macam itu. Dia faham macam tak ada kena-mena dengan maulid. Bila kita katakan even Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sendiri memahami kalimah rahmat itu sebagai Nabi SAW. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas dulu sambut maulid macam mana. Ini kan kita sudah sepakat, maulid sebagaimana kita sambut sekarang baharu. Maknanya tidak ada zaman Nabi SAW, tidak ada zaman sahabat, tabi'in. Tapi konsep sambut itu sudah ada. Nabi SAW sendiri berpuasa pada hari Isnin sebagai tanda mensyukuri hari kelahiran baginda. Bila ditanya pada Nabi SAW oleh sahabat, kenapa baginda SAW rajin berpuasa pada hari Isnin? Baginda menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan.
Tapi of course lah, dengan cara buat ceramah, dengan cara buat jamuan, dengan cara buat majlis qasidah, majlis salawat, dengan adanya perarakan, itu memang perkara-perkara baru. Tapi perkara baru ini masih lagi tertakluk kepada kaedah uh, lil wasaili hukumul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Jadi tujuan sambutan ini adalah untuk mengingati Nabi SAW, dan tujuan mengingati Nabi SAW adalah untuk mengasihi Nabi SAW, dan mengasihi Nabi SAW adalah dituntut dalam agama kita. Misalnya Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman seorang dari kamu, yakni tidak sempurna keimanannya, sehinggalah aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang paling dia kasihi. Mengasihi kasihnya kepada ayahnya, mengasihi kasih dia kepada anak dia, mengasihi kasih dia kepada manusia semua sekali. Jadi, oleh kerana kasih pada Nabi SAW ini yang dituntut dalam agama, maka wasilah yang menyampaikan kita kepada kasih Nabi SAW itu juga dituntut. Habis Ustaz, kalau orang buat sebutan maulid itu dengan pesta tari menari, hidang minum arak, itu jelas tak boleh. Kerana dia ada dua syarat. Pertama, niat mesti baik kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, wasilahnya juga tidak bercanggah dengan syarak. Yang bila kata lil wasaili hukumul maqasid, bagi wasilah itu hukum tujuan, bukan bermaksud wasilah yang haram. Yang haram itu jelas terlarang. Tapi maksudnya perkara yang harus, seperti berarak. Berarak kan berjalan beramai-ramai. Berjalan beramai-ramai ini asalnya harus. Jadi tiba-tiba dia berjalan beramai-ramai itu misalnya untuk sombong, untuk menakut-nakutkan orang, menunjukkan besar diri misalnya, itu haram. Atau berjalan beramai-ramai tak menutup aurat misalnya, itu haram. Atau berjalan beramai-ramai sampai merosakkan harta benda orang, itu haram. Tapi berjalan beramai-ramai dengan tertib, dengan menutup aurat, hanya nak menzahirkan kegembiraan atas kelahiran Nabi SAW, itu maknanya lil wasaili hukumul maqasid. Maka mendapat pahala atas tujuan yang baik tersebut. Dan caranya juga tidak melanggar syarak. Janganlah fantasi lebih-lebih pula. Oh, asal niatnya baik boleh, Ustaz. So macam tu kita buatlah pertandingan Ratu Cantik sempena Maulid Rasul. Tak, jelas tak boleh. Jangan kamu kuat khayalan sangat. Ya. Baik. Kemudian contohnya membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat, itu kan membantu supaya kita istiqamah, dan memang ada hadis walaupun dhaif tentang kelebihan baca Yasin pada malam Jumaat, iaitu man qara'a surah Yasin lailatal Jum'ati ghufira lahu atau asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka diampunkan dosa dia, ataupun berpagi-pagi dia dalam keadaan telah diampunkan dosa baginya. Jadi kita sedia maklum bahawa para ulama kita membenarkan beramal dengan hadis yang dhaif pada kelebihan fadail. Ini fadail lah. Baca Yasin itu memang hukumnya sunat, kita sudah tahu. Tapi kenapa beri baca Yasin malam Jumaat? Kerana mengharapkan keampunan dosa. Tapi hadisnya dhaif. Ya, walaupun dhaif, bukan berarti palsu. Dhaif ini masih ada kemungkinan Nabi SAW bersabda demikian. Berarti kalau kita lakukan, kita berjaga-jaga, kot-kot benar Nabi SAW bersabda demikian, kita tidak rugi fadilat yang dijanjikan. Tapi kalau tidak benar sekalipun, itu daripada Nabi SAW, kita masih mendapat pahala membaca Yasin. Maka tak rugi. Yang rugi kalau hanya bergaduh, tapi Yasin pun tak baca, Al-Kahfi pun tak baca. Itu yang rugi. Begitu juga termasuk melafazkan usalli. Usalli memang Nabi SAW tak buat. Kalau katakan usalli itu bid'ah, memang bid'ah. Tapi adakah sampai haram? Jadi para ulama, khususnya mazhab Syafi'i, mengatakan sunat bukan saja-saja. Pertama, sandarannya adalah qiyas. Qiyas kepada lafaz niat dalam ibadah seumpama haji. Nabi melafazkan niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi, saya niat haji dan saya itu berihram dengan sebab haji. Dan ataupun Nabi SAW melafazkan niat puasa, pada Nabi SAW memberitahu, melafazkanlah, maknanya niat bagi dia nak puasa itu bagi dia lafazkan. Jadi kias ni salah satu sumber hukum. Jadi natijah daripada sumber hukum tadilah namanya bid'ah hasanah, perkara baru yang baik. Dalilnya kias. Ataupun mengambil kepada walaupun mazhab Syafi'i tidak berpegang dengan kaedah ini, tapi konsepnya itu sama seperti masalih mursalah. Kebaikan yang terputus dari dalil. Apa kebaikan lafaz niat? Membantu kepada niat. Yang wajib sebenarnya niat. Lafaz tak wajib pun. Tak payah usalli pun masih sah sembahyang. Tetapi kebanyakan orang, sesuatu yang dia lafazkan dengan lisan dia, itu membantu untuk dia
terlintas benda yang sama dalam hati dia. Jadi oleh kerana niat itu adalah wajib, maka sesuatu yang membantu kepada yang wajib paling tidak hukumnya adalah sunat. Ada kaedah ya kenapa para ulama kita menghukumkan demikian. Bukan sesuka hati mereka reka perkara baharu sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian daripada golongan yang jahil dan gopoh pada zaman kita ini. Na'udzubillah min zalik. Setakat itu kita cukupkan. InsyaAllah next kita akan pergi pula kepada membincangkan tajuk yang juga menjadi kekeliruan dalam fikiran umat Islam, iaitu tajuk hadis yang dhaif. Ya, ada sebagian umat Islam bila dia tahu kata satu hadis itu dhaif, terus ni tak boleh ni, hadis ni dhaif. Ya, bukan macam itu. Ada keterangannya nanti. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.